Nama dia Lembaga Industri Getah Sabah. Tetapi mengapa getah boleh buat nenas? Pertama sekali, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak LIGS telah menerima kunjungan saya dan pegawai-pegawai daripada Kementerian Ekonomi. Sampai sini memang terujalah tengok macam mana perjalanan kami daripada Kota Kinabalu, nampak senario bandar dan kita menelusuri jalan sehingga sampai ke Kampung Gana. Kita nampaklah ada, kita kata, jurang pembangunan lah antara kawasan bandar dan juga luar bandar, dan apatah lagi dalam kawasan pedalaman seperti di Kampung Gana. Saya nampak di sini banyak potensi dari segi satu ialah aset mereka, tanah yang subur, dan ini adalah satu peluang untuk penduduk di kawasan Kampung Gana dan juga Kota Marudu ini untuk cuba menceburkan diri dalam bidang pertanian dan juga untuk menjadikan aset tanah ini sebagai modal lah kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan dan juga mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Keluarga tadi, kita nampak mereka masih berupaya lah dari segi kekuatan fizikal lah untuk mereka gunakan, dan juga satu saya nampak ialah kemahiran tu mereka mungkin tak ada dari segi kaedah menanam, teknik. LIGS beruntung kerana kita ada modal dari segi human capital, modal insan itu ada di kawasan sekitar. Dan yang paling utama ialah kesungguhan mereka lah untuk mereka bekerjasama dengan pihak LIGS dan juga Kementerian Ekonomi untuk participate dalam projek tanaman nenas. Bukan saja mereka akan dapat kemahiran dari segi penanaman nenas, tapi juga peluang untuk mereka meningkatkan pendapatan. Inisiatif pendapatan rakyat ini, kita ada 3 inisiatif dan salah satunya ialah inisiatif usahawan tani ataupun Intan. Orang lain dia dengar Intan nama perempuan, bukan. Dia adalah inisiatif usahawan tani. Jadi objektif Intan ini, satu ialah kita nak mengurangkan kebergantungan kepada import. Yang kedua ialah kita nak meningkatkan pendapatan golongan miskin dan juga miskin tegar. Jadi mereka ini kita bagi peluang untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian. Dan dia punya konsep ini ialah kita tak biarkan mereka bermula daripada kosong dengan tak ada pengalaman, tak ada kemahiran. Kita letakkan satu syarikat peneraju atau agensi peneraju seperti LIGS yang memang dah terbukti dari segi kepakaran, kemahiran dan juga keupayaan mereka untuk memantau projek. Jadi di situ ada hubungan yang baik dan juga dekat di antara agensi pelaksana dan juga dengan peserta. IPR ini tujuannya yang kedua tadi ialah untuk mereka ini memperolehi kemahiran dan juga meningkatkan pendapatan, dan seterusnya ialah kita mungkin dalam masa akan datang projek-projek yang berskala besar ini kita boleh masukkan elemen teknologi lah. Kita juga nak mengarus perdanakan kita punya peserta ini untuk mereka ada pengetahuan aplikasi teknologi. Keunikan projek nenas di Kampung Gana, satu ialah agensi penerajunya, LIGS. Nama dia Lembaga Industri Getah Sabah. Tetapi mengapa getah boleh buat nenas? Itu adalah satu keunikan LIGS yang mana mereka juga telah terbukti berjaya menanam nenas di kawasan kelolaan mereka lah di Sabah. Jadi keunikan projek di Kampung Gana ialah dia adalah satu-satunya tanaman nenas yang kita bagi di bawah IPR. Yang lain tidak tanam nenas. Jadi yang ini sangat uniklah, dan tempoh nenas ini pun panjang, setahun setengah berbanding dengan tanaman lain hanya 6 bulan sahaja. Jadi harapan saya, apa yang kita nak outcome daripada projek ini, satu ialah keunikan di Kota Marudu ini ialah dia adalah antara daerah yang termiskin di Malaysia.
Jadi kita ada banyak peluang dari segi modal insan itu. Penduduk di sini boleh supply menjadi peserta kepada projek IPR Intan. Cabaran tempat lain ialah kita sukar mencari peserta untuk matchkan dengan kawasan. Tapi di Kampung Ghana ini keunikan dia ialah bila mereka nampak kawasan dah lapang, nak tanam nenas, berebut nak datang. Itu keunikan dia, semangat penduduk kampung di sinilah. Dan harapan kita di Kementerian Ekonomi, peningkatan dari segi pendapatan kepada rakyat di sini, Kota Marudu dan juga Kampung Ghana. Yang kedua ialah kita dari aspek negara. Mereka ini juga menyumbang kepada pendapatan dan juga kepada pertumbuhan ekonomi kawasan sekitar, kawasan di negeri Sabah ini juga. Ketiga ialah dari segi pendapatan ekspor. Kalau kita tengok kawasan ini, kita bagi kelulusan ialah 200 ekar. 1 ekar boleh tanam 15,000 pokok. Dan dia punya kadar pengeluaran dia, kalau kita kira, lebih kurang dalam 4,000 tan pengeluaran 200 ekar ini. 4,000 tan ini boleh menjana pendapatan lebih kurang 11 juta. Tadi asal saya sebutkan ekspor 23 juta. So dengan 200 ekar ni dapat naik 11 juta pendapatan ekspor. Jadi itu kita nampak ada pendapatan kepada negara jugalah dari segi hasil ekspor. Sokongan awal kami daripada Kementerian Ekonomi ialah dari segi peruntukan. Kita dah bagi peruntukan kepada lembaga industri getah Sabah untuk membangunkan kawasan seluas 200 ekar ini dengan peruntukan lebih kurang 11 juta yang telah kita berikan. Jadi selepas ini, apa yang kami boleh berikan kepada LIGS, doa dan harapan untuk menjayakan projek ini. Dan apa-apa halangan kalau kata ada cabaran dalam pelaksanaan projek ini, insya-Allah kami akan bantu jugalah. Kalau kita tengok hasil nenas, kalau kita jual dia sebagai satu komoditi nenas mentah, memang kita dapat hasil itu sajalah. Tetapi bila kita ada nilai ditambah kepada nenas itu, mungkin dalam masa hadapan kita boleh tubuhkan satu pusat pemprosesan. Kalau dapat kita proses, mungkin boleh tingkatkan lagi pendapatan kepada penduduk di sini. Selain itu, getah juga kita tak boleh nak tinggalkan kerana asal tempat ini ialah getah. Getah ini adalah satu tanaman jangka panjang yang boleh jadi buffer kepada pendapatan penduduk di sini. Saya membesar di ladang getah sehingga umur 12 tahun di Johor. Jadi mengimbau kenangan lama tu memang ada tapi di Johor itu seingat saya hanya ada tanaman getah Tidak ada macam kita buat sekarang ni dengan mana-mana agensi kerajaan. Kita tahu kalau dulu tahun 70-an kadar kemiskinan memang tinggi kerana mereka hanya bergantung pada satu tanaman sebagai punca pendapatan. Tapi bila kita nampak pendapatan itu tidak boleh menampung sara hidup pada masa sekarang, jadi kita ada bagilah peruntukan untuk aktiviti ekonomi tambahan. Jadi memang berbezalah keadaan masa dulu dan juga masa sekarang. Penduduk di sini pun saya nampak ada banyak potensi untuk mereka explore. Kalau saya asal daripada ladang getah, bersekolah, boleh maju, insya-Allah orang lain pun boleh maju jugalah. Harapan memang tak lain tak bukan kita memang harapkan kejayaan Kejayaan projek ini mendatangkan hasil dan memberi pulangan yang kita sasarkan kepada setiap peserta. Dan infrastruktur yang telah kita bina untuk mereka bercocok tanam ini tidak hanya kekal untuk satu tempoh yang pendek Kita harap infrastruktur ladang ini boleh berterusan sehingga beberapa tahun, 10 tahun, 20 tahun. Kalau boleh kita nak adalah pelan jangka panjang supaya projek ini akan sentiasa terlaksana dan akan sentiasa ada peserta yang akan masuk dan mereka graduate. Dan harapan saya juga ialah dari segi peserta Kalau kita nampak mereka mula daripada kosong, tak ada kemahiran, pendapatan rendah, miskin tegar harapan kita di Kementerian Ekonomi ialah mereka ini juga nanti boleh graduate Dan mana tahu daripada kalangan peserta Intan kita ini ada yang akan menjadi seorang usahawan tani yang moden dan berjaya masa akan datang.